30 Januari 2021 merupakan kali kedua acara tahunan Hari Penyakit Tropikal Terabai (NTD) disambut. Malaysia bersama dengan 23 negara di seluruh dunia menyertai Hari Penyakit Tropikal Terabai (NTD) dalam mengukuhkan perpaduan untuk bersama menamatkan NTD dan membebaskan generasi akan datang daripada belenggu penyakit yang dikaitkan dengan kemiskinan ini. Walaupun Malaysia merupakan negara berpendapatan sederhana tinggi, ia masih tidak bebas daripada NTD dan ia mengambil contoh penyakit denggi, jangkitan virus bawaan nyamuk yang merupakan penyebab utama morbiditi dan kematian di Malaysia. Untuk memahami peranan Malaysia sempena Hari Penyakit Tropikal Terabai NTD ini, kita bersama Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari. Prof, terima kasih kerana sudi bersama Buletin Awal di jam ini. Prof, bagaimana kita nak memahami peranan Malaysia dalam memerangi penyakit berjangkit? Ya, kita di Malaysia, walaupun kita telah mencapai tahap kemajuan yang amat tinggi dalam masa 20 tahun kebelakangan ini, tapi kita masih tidak lepas dari belenggu jangkitan yang dipanggil jangkitan tropikal yang terpinggir itu. Banyakkan daripada kita hanya bila kita kata penyakit terpinggir, kita terfikir tentang denggi Tetapi sebenarnya banyak penyakit-penyakit lain yang masih berada. Saya pun sendiri yang kadang terkejut melihat penyakit-penyakit seperti penyakit yang dipanggil lymphatic paralysis dan juga penyakit kecacingan masih ada di antara kita di Malaysia. Ya, Prof. COVID-19 pastinya antara penyakit berjangkit teratas ketika ini. Denggi juga dilaporkan tinggi sejak kebelakangan ini. Bagaimana kita nak mengatasi penyakit-penyakit ini dan juga denggi terutamanya memberikan kepekaan, kesedaran kepada rakyat di luar sana? Ya, walaupun kita sedang dilanda pandemik COVID-19 ini, tapi kita masih terdengar lagi kematian yang berlaku disebabkan oleh penyakit denggi. Tetapi Alhamdulillah setakat ini kita lihat sejak daripada pertengahan tahun 2020, kadar kematian disebabkan oleh denggi sedang dalam tahap menurun. Tetapi macam saya katakan tadi, denggi bukan saja satu daripada penyakit yang kita panggil terpinggir mengikut definisi WHO. Sebenarnya denggi di Malaysia adalah di kalangan, tidak semestinya di kalangan mereka yang tidak mempunyai kemudahan ataupun daripada strata sosioekonomi yang rendah. Di Malaysia, denggi adalah penyakit yang di bandar. Tetapi banyak penyakit-penyakit lain, penyakit yang dipanggil yang terabai, yang banyak lagi masih berada di Malaysia. Seperti saya katakan tadi, penyakit lymphatic paralysis, penyakit kecacingan. Dalam kajian yang baru kita lakukan di Universiti Melaya oleh pakar-pakar pendidik daripada Tropical Infection Disease Center, TIRAC itu, mendapati 20% penduduk di PPR juga menghadapi masalah kecacingan. Jadi ini mengejutkan. Selalu kita cakap tentang kecacingan ni di luar bandar, di kalangan penduduk asal ataupun orang asli atau penduduk yang dekat jauh daripada bandar. Tetapi kalau kita lihat PPR di Kuala Lumpur sendiri menghadapi masalah penyakit kecacingan. Ini adalah salah satu daripada penyakit yang dipanggil oleh WHO yang diklasifikasikan sebagai penyakit yang terabai. Ya, Prof. Macam mana boleh kita nak selaraskan dan bagi kesedaran sama rata kepada rakyat Malaysia bahawa bukan sahaja penyakit-penyakit yang seperti Prof katakan tadi dan juga memang ketika ini adalah COVID-19 yang berisiko, kita ada malaria, kita ada rabies dan banyak lagi. Prof, bagaimana kita mahu memberikan kesedaran ini? Ya, saya rasa kita perlu memberikan penekanan sedang kita menjalani perintah PKP COVID-19 ini, di mana ramai dan kita juga tinggal di rumah. Jadi itu menyebabkan kita boleh terdedah kepada penyakit seperti denggi, yang mana nyamuk Aedes aegypti lebih suka berada di dalam rumah. Dan seperti saya beritahu tadi, penyakit kecacingan itu. Penyakit kecacingan boleh berlaku dengan mudah, boleh menular dengan mudah apabila keadaan suasana yang mana penduduknya ramai dalam satu tempat dan kurangnya mempraktiskan higien itu sendiri. Jadi kalau saya kata tadi 20% penduduk PPR terdedah, mungkin dengan PKP ini di mana mereka duduk dalam rumah mungkin penularan itu akan bertambah. Jadi ini yang saya rasa semua orang kena tahu
bukan sahaja COVID-19 saja, kita masih juga berdepan dengan seperti Puan kata tadi lah, penyakit denggi, penyakit Japanese encephalitis, begitu juga penyakit rabies yang masih berlaku di Sarawak, ya, penyakit scabies atau penyakit jangkitan kutu masih juga berlaku, ya, terutamanya apabila sekarang ni kita semua tinggal di rumah, ya, dan tidak bergerak, dan kutu itu senang merebak, ya. Kerana jangkitan kutu atau dipanggil scabies itu adalah salah satu penyakit yang masih terabai, ya, dalam definisi WHO. Ya, satu lagi perkara yang kita bimbang adalah penyakit berjangkit yang lain meningkat dan sistem kesihatan kita sekarang ni dalam keadaan terbeban dan juga tertekan. Jika penyakit berjangkit lain meningkat, apa yang boleh kita lakukan, Prof? Itu yang kita sekarang ni amat bimbang, ya, kerana kita tahu penyakit denggi boleh merebak dengan tiba-tiba, ya. Kerana jika ramai yang terkena penyakit denggi dan memerlukan penggunaan hospital, ya, dan dalam masa yang sama ramai yang sedang menghadapi penyakit COVID-19 juga ditahan di hospital, ini akan menambahkan kebebanan kepada sistem kesihatan negara kita. Jadi saya rasa selain daripada menjaga diri, melindungi diri kita daripada terjangkit dengan penyakit COVID-19, kita perlu juga berwaspada dan menjaga diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita daripada terkena juga jangkitan lain seperti denggi tadi. Ya, baik, terima kasih Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, iaitu Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Penyakit yang sudi bersama dengan Bulletin Awani dalam membincangkan mengenai Hari Penyakit Tropikal Terabai NTD.